Welcome back to Apa cerita bro? Selamat datang ke Apa Cerita. Weh, dapat buku satu tu. Jangan cakap benda bodoh. Ini memang jahat Anu apa je suspect kat belakang Natang tu. Waktu lalu tadi nampak Anu punya suspect Okay guys, Assalamualaikum dan selamat kembali ke the new episode of Apa Cerita. Yeah. So Haikal, take it away. Kepada korang yang dekat Spotify, dengarkan kita orang kat Spotify, korang boleh check out video. Ada versi pendek dan ada versi panjang. Versi pendek dekat TikTok, dekat Instagram kita orang, apaciter.podcast. Dah tolong eja dah ni. Versi panjang ada dekat YouTube. Both versi panjang dan pendek username yang sama, Apa Cerita. Apa Cerita Podcast. Ya, sorry lupa. apaciter.podcast. Dan kalau korang yang dekat YouTube ni nak dengarkan versi audio yang sedap, boleh check out kita orang dekat Spotify, Apa Cerita ? Yeah. Semakin sejuk nampaknya. Wah, Rasa makin sejuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mungkin Tuhan sudah memakbulkan doa kita. Ya. Kau tak boleh berhenti makan. Okey. Kau ingat tak podcast KJ? Okay. Okay. Masa tu kita orang ni yang kita buat tu kan. Kau ada kan? Dia ada tak masa tu? Tak ada Podcast pun. KJ, Podcast KJ masa tu kita orang buat podcast. Masa ni dia ada McDonald, ada apa? Oh, Fries. apa? Siapa KJ ke siapa? Oh, KJ. Jap, aku pening. Karo Jamain Aku ingatkan podcast KJ. Podcast KJ? Karo Keluar Jamain. sekejap ke? Lah. Bukan. Aku ingat. Kau tadi berhenti makan. Kan ada fries. Aku kujang. Kau tahu tak? Aku order tak? Kita orang semua order sekali. Dia tak ada. Semua kan? Semua order. Lepas tu aku tak makan sebab nak fokus shoot lah. Dia lepas tu kan aku dah habis shoot, nak makan lah. Nah, fries aku habis. Mampus. Lepas tu kecil lah. Nuah. Ya, kecil pun mention kan. Dia macam junk food kan. Tak baik lah. Ni aku tak boleh. Sebab dia cakap biar aku punya six pack kat belakang. So tak boleh lah. So aku stop. Kita cuba jogging. Aku rasa next time kita boleh try kita podcast sambil berdiri nak? Wah, Ui. itu berdebat. Itu berdebat. Tak, at least satu itu episode lah. berdebat. Macam ni. Jangan, kalau berdiri sekarang kamera kena betulkan. Kita dah tak ada cameraman. Kan? Style juga kan? Debat pula. Itulah kita nak tembak. Okay, aku kalau bab politik mah aku belakang sikit. Okay, Aku belakang. tapi Aku tak sit apa. back sikit lah. Tapi kau tengok lah debat di Tengok, antara aku tengok, Rafizi dan Syahir. Aku tengok Syahirnomics. dekat TikTok je. Oh, Aku tak tengok kau full lah, tengok full lah. Kau tengok full? Aku tengok full. Wah. Tengok tu. Mestilah, of course kita tengok full. Biasanya lebih pada Roh. Ni. Dia sebenarnya sebab yang Syahir ni dia bukan dia tak boleh lah nak kutuk dia sangat sebab kita bukan kenal dia tapi Okay. dia dalam satu geng Geng saat dulu kita kerja tempat yang sama. Okay, Dan dia pun pernah keluar kat situ kan. So kita tahu dia macam mana sebenarnya. Cara percakapan dia macam mana. Tapi mungkin dekat dalam politik ni dia lain sikit lah dia punya Maksudnya style dia. nampak dia sopan, baik Maksud dia okey je. Tapi cuma mungkin dah masuk politik ni dia adalah dia punya tu. Tapi daripada dulu lagi dia memang dah nampak karakter. Cuma karakter politik dia tu berbeza sedikit lah. bila debat ni. Senang cakap apa dalam kancah politik ni Syahir dengan si Wan Ahmad Faisal ni aku despise sikit lah. Aku tak apa nak setuju sangat. Tapi sebenarnya dia relax je. Bukannya tak pernah jumpa. Kita memang tak pernah jumpa. Tapi dia dekat dalam watak yang lain. Dia dalam satu fasa yang lain. Watak yang lain Kau ni macam banyak watak bila dia pegang. Sebab macam si Sanusi cakap, sekarang ni saya ni pakai topi sebagai ketua pengarah pilihan raya. Tapi besok saya pakai topi menteri besar. So saya akan berubah-berubah. Gitu. Okay. Itulah nak cakap. Tapi macam mana sekalipun aku sebagai aku dekat UFC dulu pernah berdebat lah. Pernah menyertai pertandingan debat. Aku rasa in term of skill oratory Syahir ni teruk terlalu teruk. First, di awal minit-minit permulaan pun dia dah mention tau. Dia cakap saya ni tak pernah berdebat. Dia kancil. Saya ni kancil. Dia Hafiz kata itu gajah. gajah. Aku kancil kak. Bukan kereta. Okay, Itu kereta kancil. Okay, sorry.
Saya Mavi. Itu saya apa pesona? Okey, tu. Tapi dia kata walaupun saya kancil, akalnya panjang. Macam tak panjang pun. Tak adalah. Dia sebenarnya kalau tengok daripada apa, kalau kita rumuskan mudah lah perdebatan tu okay. kan. Dia beginners versus orang legendary. Boleh Kalau kau main dikatakan. FIFA engkau yang dah legendary punya tu bantai kena masuk lawan fight dengan orang yang beginner. Tapi dia tak boleh nak cakap apa lah, sebab orang yang dah biasa berdebat berjumpa dengan orang yang first time berdebat. Betul. Itulah dia punya outcome dia. By the way, untuk siapa yang tak tahulah, sebab By apa? By the way. By the way. Kerajaan langit betul ni. Rafizi, dia daripada sekolah lagi dah berdebat. Dia dekat MCKK, dia dulu one of best debater tau. So zaman-zaman dia tak 90 something ke 80 something aku tak ingat. Tapi zaman tu memang dah dia antara legit debater sekolah yang agak orang kenal lah. Dah siap masuk surat khabar kan. One of the best debaters. And then lepas tu dia pun memang ajar train apa ni MCKK punya debate. Tahu so lah macam tu. No wonder lah dia in term of debating skill dia tu memang power Memang lah. power lah. Tapi kalau kau tengok kan, kau tengok Haikal kan, dia punya Okay, aku tengok. Kau tengok mana? Kau tengok Anwar? Nampak sangat aku tak fokus kan. Nampak sangat topik ni kau tak interesting kan? Bukan Dia tak tak interested. interested. Bukan aku tak interested. Aku tak tahu nak masuk macam mana. Ah, Tapi kau panggil aku macam Okay. Babi. Tak, okay. Apa pendapat kau walaupun kau cakap kau tak ikut dia punya full tu kan, apa pendapat kau debat tu? Okay, kau tahu. Okay, aku tengok semua debat-debat ni, potongan-potongan ni berdebat ni dekat Astro Awani punya TikTok. Okay. For some reason, aku tak tahulah. Tolonglah, jangan jadi bias ke apa kan. Aku rasa Astro Awani itu macam biaskan kepada Rafizi. So, dia nampak yang potongan-potongan macam kita buat apa cerita. Dia potong yang Rafizi cuma elok je. Dan Syahir punya yang tak elok. Maybe itu kalau kita katakan Astro Awani bias lah. Or maybe memang Astro Awani tak bias, memang betul-betul Syahir teruk lah. Semua part yang aku rasa tak bias, tapi dijual konten yang boleh laku. Okay. Sebenarnya ada je konten-konten daripada Awani kalau kau tengok kan. Dia ada je macam part Syahir cakap pasal Perdana Menteri tak boleh jadi Menteri Kewangan. Dia ada cakap itu. Lepas tu dia ada cakap pasal federalism dengan state government punya apa ni kan. Dia ada cakap benda-benda macam tu. Tapi kalau kau tengok benda tu pun dia lebih terjerumus kepada macam politik sangat, political side sangat. Okay, daripada jawab pasal ekonomi. Daripada cakap pasal ekonomi. Tapi tak boleh nak cakap apa lah. Dah itu cara betul, dia. betul, Nak macam mana itu cara dia. Sebab bila cakap pasal kalau kau tengok full kan, kau cuba lah. Kau try tengok satu yang full kan. Second round tu, masa dia cakap pasal IMF tu, dia buka kertas. Dia macam baca satu-satu. Bagi aku kau kena tahu bila dalam debate kita bercakap biasa ni, kita tak tengok jangka masa panjang, duration berapa panjang kan. Kadang-kadang kita tak susun betul-betul speech kita. So bila kau debate ataupun pidato, kau kena susun speech tu dalam beberapa tempoh tertentu. Contohnya, perasan tak 12 minit pertama waktu pembukaan tu, Syahir dia masa terlebih. And dia sebenarnya macam terlalu banyak masa yang lebih, yang dia tak tahu nak buat apa, aku nak cakap apa lagi lepas ni. Sepatutnya sebagai seorang speaker ataupun sebagai seorang orator kan, 12 minit tu kau peruntukkan masa dengan betul. Kau tengok Rafizi contohnya kan, dah hujung-hujung betul-betul dia tamatkan dia punya apa ni speech kan. Syahir pula dia gagal. Aku rasa mungkin dia ada idea. Dia ceritakan tentang model ekonomi yang dia nak bawa. Teras dia adalah kestabilan dan sebagainya. Cuma aku tanya-tanya lah macam, which is benda tu pun Rafizi tak attack benda tu sangat. Kestabilan, nak merapatkan kesenjangan sosial dan semua kan. Semua sistem ekonomi nak buat daripada DEB. Ni dah politik sangat tu. Tak apa, cakap je. Contoh kan, dalam DEB, Dasar Ekonomi Baru Tun Abdul Razak kan, pun memang dah untuk merapatkan jurang kesenjangan sosial kan, between Malay dengan semua kaum lain, kaum yang lain. Sebab kita nampak waktu tu, sebab kontrak sosial kan, dasar pecah dah berintah. So jurang antara ekonomi Melayu, Cina, India ni agak jauh. So that's why ada DEB kan. Tapi jurang tu masih lagi wujud luar bandar, dalam bandar. Cuma dulu mungkin dikeluarkan dalam bentuk bangsa. Sekarang ni lebih kepada bandar dan luar bandar. Dia kata itulah point dia.
Tapi dalam masa yang sama pada aku, semua konsep dan model ekonomi semua nak menyelesaikan masalah kesenjangan. Yalah. Benda yang sama lah maksudnya kan. Cuma cara kau cakap je lain. Cara kau tu. Tapi aku tak tahu kenapa Rafizi pun tak attack benda tu. Pelik lah. Cuma aku nampak dua-dua tu both side macam play safe je. Rafizi pun play safe. Mungkin sebab dah dekat pihak lain lah. Lagi tu sebab mungkin dia tak nak ni sangat lah kot. Sebab dia pun last kali kan dia ada cakap, sebenarnya saya panggil Syahir ni, saya minta Syahir ni untuk berdebat ialah saya nak tengok generasi baru, generasi muda daripada pihak PAS untuk bersembang pasal ekonomi, pasal apa tu. Sebab sendiri dia Rafizi sini pernah cakap kan, last kali dia cakap, sebab saya takut one day kalaulah dijadikan cerita PAS ni yang menjaga Malaysia, dia nak tahulah macam mana soalannya. Dia cakap macam tu. Tak dijawab lah. Dia kiranya macam dia nak tahu benda tu sebenarnya, nak bagi nampak clear picture. Macam orang cakap Syahir dia beritahu pasal apa? Yang the pillars of economy ada macam tu kan. Yang ada bumbung, ada tiang, benda semua tu kan. Ada orang cakap, yelah kau bercakap benda tu, tapi execution tu macam mana kau nak buat? Betul. Itu aku cakap, dia macam teras tau. Teras tu terlalu surface. Apa yang diterangkan tu hanyalah matlamat yang semua dasar ekonomi pada aku sama memang je nak capai. Itu je lah. Tapi macam mana kau nak execute benda tu? Dasar kau polisi yang kau nak cadangkan yang lebih terurus ataupun lebih spesifik, itu tak didebatkan dengan baik lah pada aku dalam dua-dua pihak sebenarnya. Sebab kita nampak, aku rasa sebenarnya, jujurnya aku rasa ini adalah platform Rafizi nak menggunakan untuk jelaskan sedikit tentang dasar ekonomi yang dia bawa, model ekonomi yang dia nak bawa. Tu je aku rasa. Which is aku rasa, dengan kata lain, ini adalah platform sebenarnya dia nak angkat diri dia. Dia nak gunakan platform tu je. Sebab tu dia tak kisah dia nak berdebat dengan siapa pun. So dia dah gunakan tu je lah. Sebab kita tahu at the end politician ni mana-mana pun dia akan ambil kesempatan. Alah, kalau macam sebenarnya Hisham, Aku dengar. Hisham member. Dia sedang cakap macam ni. Dia sebenarnya masa first round tu ada sebenarnya dia nak buka pasal modul ni. Tapi boleh pula si Syahir ni dia boleh masuk pula style-style politik punya tu. Habis lah. Dia jadi kacau bilau sikit lah. Dia okey kalau kau nak attack sikit, contoh macam isu Anwar jadi Menteri Kewangan. Cuma cara kau menyusun kau attack argument tu, dia macam aduh tak best lah. Kau tak pandai menyusun. Lepas tu di hujung-hujung tu dia ada argue jugalah. Dia ada cadangkan tentang cerita tentang dia punya dasar ekonomi. Barulah nampak clear sikit Syahir ni punya cadangan. Tapi still lah, benda tu patut diletakkan pada fasa awal supaya jelas, dan debat tu akan jadi lebih baik pada aku. So nak cakap sebenarnya debat tu jadi ke tidak, hanya berjaya ke tidak? Okey macam tu je lah. Okey je lah. Asal. Abang kau. Yelah. Dia kalau nak cakap pasal kritikan tu kan, aku paling tak boleh belah tu je tu lah. Satu, roh nyeh. Tapi sebenarnya itu adalah tweet dia kan. Bulan 2. Aku tak tahu. Ada orang screenshot, ada orang screenshot kat Twitter. Roh nyeh buah keruk ambil yang jenis. Wah, mudah hidup. Seluruh tapi kelakar lah kau macam kau dah lah buat lawak dalam tu, kau baca surat-surat. Dah lah kelakar je kau. Lepas tu yang tak boleh belah tu yang masa bila si Rafizi cakap pasal kenapa Kelantan tak boleh maju macam Negeri Sembilan dan juga Melaka. Dia kata tu kan. Sedangkan benda tu sebab dia tak nak gunakan Selangor. Dia cakap pasal Negeri Sembilan dan Melaka dulu kan, dengan Kelantan, kenapa Kelantan tak boleh maju macam tu kan. Si Syahir tu first dia cakap sebab saya nak cakap macam ni. Ayah saya orang Kelantan, mak saya orang Melaka. Itu reference je. Dia tiba-tiba cakap macam tu. Lepas tu sekali semua orang kat bawah tu okey. Lepas tu ke mana kau ke mana ahli tuju ni? Lepas tu dia boleh cakap ni. Korang tak rasa. Dia cakap macam tu. Tak faham. Kau tak tengok tu? Aku tak tengok. Jangan tanya aku. Ayah saya orang Kelantan dan mak saya orang Melaka. Lepas tu semua orang tanya, okey. Lepas tu korang tak rasa perjalanan saya masuk daripada belah Melaka lepas tu sampai Kelantan semua tu kan, kalau korang tengok lain. Kalau Kelantan ni sama je, tapi Melaka ni berbeza-beza. Maksudnya federal lagi banyak bagi duit dekat Kelantan, dekat Melaka dengan Negeri Sembilan berbanding dengan Kelantan. Dia bawa isu pasal royalty. Royalty tu. Ini antara argument. Aku rasa apa cerita betul tu. Jadi ni episod politik. Kau ya ilmiah politik. Sebenarnya kalau KJ kan start dia macam ni. Kalau KJ kan start dia macam ni.
Asal kau tarik masuk Mana? tu tegur direct. Asal kau tak masuk? Tak tahu dia. Aku tak tahu lah. Lantaklah dia. Tu aku punya. Pergi mam yang biaya. Kau tak boleh bersandar lah. Tak apa lah. Bukannya nak senang sangat pun. Saja ni. Saja je nak buat style macam KJ. Kau tangkap lah. Tak apalah, biarlah. Aku saja nak buat style macam KJ. KJ kan dia okay. kalau bercakap dia akan jenis relax. So kan. Ya. Dia kan style macam tu. Dengan mata dia ngantuk kan. Okay. Tu kan. Okay, so berbalik. Aku rasa untuk yang mendengar dekat Spotify dan YouTube, episod ni akan jadi sedikit bosan. Sebab dia terlalu politik. Kenapa? Asif dia. Aku tak boleh cakap apa Asif. Ni. Kan isu royalty Kelantan. Sebenarnya Sebenarnya benda ni dah lama tau. In fact waktu zaman kerajaan Muafakat Nasional Muafakat Nasional apa? Yang- BN dengan apa BN okay. PAS semua tu kan. Senang cakap Diorang dah clarify. Diorang kata sebenarnya dia Kelantan tak ada hak, tak dapat royalty sebab tempat yang yang patut dapat telaga minyak tu, dia berapa batu nautika jauh, sepatutnya tak dapat pun. So dia dianggap sebagai wang ihsan sahaja. Tapi benda tu dia minta macam royalty tu je hak dia orang lah. Faham? Isu ni sebenarnya dah berbangkit lama dah. Dan dah dijawab pun banyak kali oleh kerajaan pusat. Mana Asip tadi? Asip. Hanya PS4 punya game ada dekat aku gini. Macam mana? Tolong stop attack aku tu. Aku tak boleh nak cakap apa. Mention lah pasal persamaan kancil ikan Ekal dengan kancil Syahir. Hang punya kancil apa? Kancil hang turbo. Baru nak masuk. Akhirnya Hekal akan bercakap. Okay. Kancil aku 660. Kancil Syahir ada otak. Haikal being different. Wah. Aku tak boleh buat apa. Aku boleh dengar je. Nak masuk aku tak tahu kepala aku. Kan aku senyap. Okey lah, kita tamatkan lah. Borak je. Okay, kita tengok views. Views okey tak? Views okey. Okey je, tak ada. Aku control station ni. Aku Tak, masalahnya kau diam, aku tak boleh lah. okey. Serius. Okay. Hang. Jangan tanya apa-apa, baby. Jangan tanya apa-apa. Tak. Jangan tanya apa-apa. Tak Kal. Hang sebagai Kelantan tu. Dia Kelantan bro. Come on. IC aku 14. Baik sikit. Tapi kau Kau 14 Ya. IC aku 14 aku buka. Oh. IC aku 14. 14 apa? Perak. 14 KL. KL. Asal macam mana boleh Macam mana IC kau- kau KL? Aku lahir sini. Kau lahir Oh. KL. Lepas tu mak ayah aku dapat posting Perak. Tapi family kau belah sana, belah Kelantan kan? Mak ayah aku orang Kelantan. Tapi dorang dah duduk luar Murtad lah, Kelantan. murtad. Dorang dah duduk luar Kelantan sis bujang lagi. So Kelantan ni kayaknya retirement lah. Sekarang ni dorang plan nak buat rumah kat sana. Nak okay. bersara nanti. Kau Kelantan kat mana? Mak aku Pasir Mas, ayah aku Waka Baru, Kota Baru macam tu. Tapi kau selalu balik lah Kelantan kan, betul tak? Tahun sekali raya. Kira balik kan? Tolonglah, So apa cerita? Kat mana ni? Apa cerita? Okay, apa kau punya ni? Kalau kau sebagai Kelantan sendiri lah. Aku ada satu benda irony Aku Okay. tak tahu kalau aku buka ni ialah masalah family ke tak. Okay. Tapi harap bukan lah. Okay. Parent aku, diorang sided tu Kelantan punya. Okay. Aku tak nak kata politik ideologi, tapi Kelantan, everything about Kelantan diorang akan sided lah. And then kita orang adik-beradik sided luar Kelantan. Okay. Macam tengoklah luar Kelantan ni banyak maju semua lady tengoklah Kelantan ni argument dia Kelantan ni makanan murah semua. Adik aku yang fight gila-gila hidup luar Kelantan ni sekarang buka kedai kafe dekat Kelantan. which mean aku rasa ada benda yang betul Syahir cakap itu iaitu orang Kelantan ada purchasing power, which is dia ada bila beli sesuatu barang, makanan ke kuih kan, makanan tu murah. Cakap pakai Lupa. makanan tu murah. So bila adik aku nak start berniaga, Kelantan adalah best spot untuk dia buka kafe. So bila boleh ambil bahan mentah murah, ayam semua murah, dia buka kafe untuk breakfast je. So aku tengok no wonder dia start dengan Kelantan dulu. So bila dia dah ada experience, mungkin dia akan hijrah. Dia balik sebenarnya KL. Kelantan ni kan, orang tak pernah cakap, orang tak pernah nak pertikaikan pun dia punya purchasing semua tu. No one doubt pun benda tu. Memang murah. Makanan murah, makanan sedap. Kecuali pembang apa? Salah, nasi kandar. Nasi kandar. Nasi kandar RM9. Kau dah kena attack itu.
Kenapa pergi melancong Tahu. makan nasi kadar? Pergi datang Kelantan makan nasi kerabu. Are, aku sebulan duduk Kelantan. Bantai dia cakap aku pelancong. Are betul. Betul apa? Tapi orang tak cakap, orang tak doubt Kelantan dalam purchasing power. Dia orang memang ada murah-murah semua tu. Kenapa? Aku rasa dia lebih kepada pembangunan. Lepas tu sekali pentadbiran. Cara mentadbir dia orang punya kerajaan sendiri tu kan. Pasal kan. Sebab kita tak boleh nak menidakkan. Memang dia orang ada masalah air. Takkan nak cakap, mana hang tipu lah. Mana ada Kelantan ada masalah air? Tak ada lah. Tipu lah. Orang Kelantan Selangor pun ada masalah air. Macam mana? Itu adalah counter argument dia orang lah. Tapi hang boleh cakap sekarang ni kan. Okay, aku boleh tanya kau depan-depan muka lah. Kalau ni kan. Kelantan punya masalah air lagi teruk daripada Selangor ke? Selangor lagi teruk daripada Kelantan? Adakah dia orang akan cakap, Selangor lagi teruk? Kelantan baik-baik. Takkan Mesti orang akan cakap dia akan cakap Kelantan teruk juga. Sama je. So Selangor okay, berapa lama Selangor BN pemerintah? Lama daripada Lepas tu tukar kepada PH kan. So maksudnya Selangor telah membuat transisi. Berani untuk membuat transition. Termasuk Terengganu lah. So point kau ialah orang Kelantan tak nak ubah Itu realiti. kerajaan negeri dia. Itu realiti dia orang. Pas. Dan aku faham kenapa dia orang buat macam tu. Sebab dia orang tahu dia ada pegangan yang dia orang kata macam this is Islamic country, Islamic state semua tu kan. So aku tak ada argument kat situ. So tapi aku tak, korang tak boleh nak argue yang memang benda tu, masalah tu memang ada. Betul. Itu je lah. Tapi kalau macam Syahir pernah cakap itu kan. Back to the debate. Syahir cakap Kelantan ni purchasing power tinggi. Diorang ni akan jaga aset diorang banyak. Betul. Benda tu kita tak argue. Tak ada argue. Banyak tanah, ada banyak rumah. Dan actually sekarang ni aircon tengah panas balik. Betul. Lepas tu random siapa. Tak, aku pun ikut masa dia perasan. Orang sekarang dia memang cakap macam tu kan. Purchasing power, ada lembu, ada tanah. No one doubt that. Tak ada masalah pun. Semua orang memang sebab aku punya family bini aku dekat sana kan. Ayah sak dia orang kan. Memang kalau beli harta banyak beli lembu beli lembu yang besar tu. Yang 15,000 sekor. Yang lembu sadar. Lembu sadar. Memang banyak duit lah kena cakap. Kita tak menyidakkan benda tu. Cuma masalah dia dapat takbiran je. Tu je. Dan orang petikan benda tu je lah. Itu je lah. Betul. Tapi bila ditanya tentang aku ada beberapa kawan Kelantan yang macam memang menetap di Kelantan dan menyokong PAS lah kan. Kita kena be fair lah sebab kita nak tahu kenapa diorang menyokong. Kita kena tahu dan faham cara diorang berfikir dan apa yang diorang nak kan. Salah satu sebab kenapa diorang menolak pembangunan adalah kenapa? Yang mau tu bukan pembangunan kau. Duk besar-besar tu yang mau tu bukan. Ni komen ke? Ya. Kita kan meme tu kan. Ada meme kan. Yang mau duk besar tu bukan pembangunan tu kita kat padok. Kau ni sekondok. Aku suka meme. Yelah tak. Ni Aman cakap. Pasal Aeon tu. Tapi pada aku diorang sebenarnya diorang menolak pembangunan. Sebab buat apa pembangunan kalau orang miskin? Macam tu makin sejuk kan. Tapi itulah yang macam argument yang selalunya orang Kelantan yang aku perasan lah. Macam diorang just hidup selesa, ada makan murah, boleh pergi hidup macam biasa. Kalau nak maju pergi KL. Betul? Itulah, betul lah aku cakap tu. So tak boleh nak judge diorang daripada itu. Dia dah comfort tau. Diorang dah selesa. Dan aku tahu diorang memang ada masalah air, tapi diorang terbiasa dalam masalah air tu. Sebab diorang tahu lagi besok ni air tak ada, tuang je lah dalam tong. Dia sama macam waktu kita berada pada zaman Tun. Waktu era-era lepas Tun kan macam semua dah terlalu selesa dengan BN tau. BN memerintah. So semua tak apalah, BN memerintah ekonomi kita terus undi BN je lah. Sampai apa tu, orang rasa terlalu comfort. Padahal banyak je benda-benda yang macam BN waktu tu adalah stagnan. Dia macam dia tak ada pembangunan, tak ada benda yang baik waktu tu. Tapi sebab orang terlalu comfort dan terus undi BN lah. Les tu pedas sangat sampai 20. Tu lah. Panas bukan pedas. Dia panas. Nampak 20 Sebab kilat lah. Sebab aircon, kita orang buka aircon. Tapi aircon ni tadi sejuk, dia panas balik. Salah kerajaan negeri lah. Salah kerajaan negeri. Aku salahkan kerajaan Selangor sebab aircon dia rosak. Wah, kau.
masalah air kan. Aku daripada kecil membesar sampai sekarang, bila balik kampung, sebenarnya aku tak boleh relate dengan kenapa air Kelantan kotor kan. Sebab tempat kampung aku, kita orang tak kena air kotor. Sebab kenapa kita orang tak kena air kotor ialah kita orang tak ambil air daripada kerajaan negeri. Air boring. Kita orang air boring. Air boring tu maksud dia? Air dalam tanah. Air telaga. So dalam rumah kita orang, dalam rumah memang ada telaga yang ada pump tu. Kau tahu kan? Mungkin ada macam tu tak? Ada. Majoriti orang Kelantan, rumah diorang memang ada telaga dalam rumah dan ada pump tu. So diorang memang guna elektrik dan diorang akan piping rumah sendiri. Bila air nak piping, ya betul-betul. Ini reality. So bila orang kata air Kelantan kotor, sebenarnya aku tak boleh relate sebab aku tak pernah experience air Kelantan yang kerajaan negeri yang air syarikat air Kelantan contohlah SAK. AKSB. Aku tak tahu. Air Kelantan Sedia Berhad. Betul tak? Okay, aku je sedap lagi aku punya syarikat Kelantan SAK. So point dia ialah memang major aku tak tahu juga kenapa diorang rather buat air boring air tu bosan rather than ambil daripada air yang kerajaan negeri yang air kotor. Aku tak tahu kenapa. Mungkin diorang dah nampak probably mungkin juga diorang rasa macam lagi senang untuk buat air boring dan air boring ni air telaga proses dia kau kena tabur kapur baru dia semua tu. Lagi senang buat macam tu daripada kau dapat air yang kotor. So, okay, jap. Dia tak bayar air. Tak bayar air. Kita tak pernah ambil bil air. Dia punya bil elektrik sedih lah. Bil elektrik mahal lah. Taklah mahal sangat pun. Pump bukan generate heat. So dia tak sepanas kalau pakai striker. So kalau dia punya kilowatt per hour. Tak tahu lah. Lagi aku boleh jamin lagi rendah daripada striker. Sebab striker kan dia panas. So benda yang nak memanaskan ni perlu banyak energi. Ini kau nak sedut je. Dan kau akan guna untuk certain hour je. Pagi pergi sekolah, maghrib. Tapi air tu boleh akan sentiasa keluar lah. Kau buka pump lah. Ni. Macam dekat rumah mak mertua aku kat Kelantan tu, dia orang pernah buat air boring. Tapi masalah satu je, bila buat air boring tu air busuk. Air jadi busuk. That's the problem lah. Itu problem dia. Tapi so dia bukannya kalau kau buat 10 orang buat air boring tu menjadi, dia takkan lah. Dia mungkin air dalam tanah kan. So kalau kalau air tu busuk, letak perfume lah. Spray guna apa? Sugar bomb. Ada Fabris. Ada maintenance dia. Kapur barus lah. Dia ada lah dia punya tu. Mayat pula. Tak, kapur barus memang tujuan dia untuk mematikan kuman. Sebab tu mayat. Ya ke? Kau tak tahu yang fungsi kapur barus? Aku tak tahu. Aku tahu mati. Kapur barus ialah limestone. Limestone ni memang dia ada property antibacterial. So kalau kalau kuman kapur barus tu boleh hilangkan kuman. So tak apalah. Lepas kau dah korek tu kau akan tabur kapur barus. Aku tengok proses orang boring kan dalam rumah kan, macam daripada korek dah ada air tu letak kapur barus. Biar dalam 2-3-4 hari baru boleh guna air tu. Sebab faham. Kita punya politik tiba-tiba okey. Kapur barus okey. Itu adalah satu knowledge yang baru lah. Knowledge. Apa hal tiba-tiba ni? So daripada ni kita jadi politik, tiba-tiba kita jadi the knowledge of air. And after this itulah. Undilah kami. Apa ni? Okay. So kalau kalau kau join ahli politik kan, kau akan join parti mana? Mana boleh tahu undi tu dah rahsia. Parti Anwar. Tak, memang parti undi rahsia. Parti apa cerita? Tapi kau nak join mana? Parti mana? Tu parti kau punya logo. Parti apa cerita? Apa cerita? Kau punya tagline apa dah? Sembah Acah Ilmiah. Sembah Acah Ilmiah punya tagline. Yes. Aku punya logo lain lah. Logo gajah. Dia bukan guna logo apa cerita ni. Dia logo gajah. Aku punya gajah lepas tu tengah import kancil. Tapi kancil tu bukan kancil binatang, kancil ikan. Ikan lah. Okey lah. Soalan daripada Asif. Tak scary ke tengok perbezaan reaction pasal debate tu dekat FB dan Twitter? Sekejap, ni hasib kita. Sip. Aku rasa benda tu biasa. Sebab dia takkan boleh dalam social media tu dipelopori oleh pro PN ataupun pro PH. So Twitter mungkin dia lebih kepada sekian-sekian. Facebook dia lebih pada sekian-sekian. Biasa lah tu, perkara biasa lah. Bukan. Sebab demografik pun lain kan, beza-beza kan. Bukan Facebook on tour. So satulah aku cakap. Dia lebih pada ni, sebab tu lah. Dekat, misalnya orang cakap macam ni lah. Facebook ni actually balance tau. Ada orang PH dan orang PN. Tapi, orang PHBN sorry. Orang PHBN dengan orang PN.
Kalau Twitter dia lebih pada PHBN. Tapi kalau TikTok dia ambil kau. Tapi sekarang Twitter pun dah ramai APN tau. Aku nampak macam Dia nak fight lah. jujurnya kan, satu benda yang kita kena aku rasa benda yang bagus power pada PN ni, dorang ada strong team untuk marketing. Oh yes, betul. Which is benda yang BN okay, PH problem. PH sangat problem dengan marketing dorang. Dorang tak erti, contoh banyak polisi yang dorang buat tapi tak erti nak gunakan. Macam contohnya macam Kerajaan Negeri Selangor. Kau tahu tak Kerajaan Negeri Selangor untuk orang tua, kalau kau punya birthday kau dapat voucher beli belah 1.5. Aeon KB Mall. Tak kisah. Selangor. Aeon KB Mall tu kau dia tu. KB Mall mana? Kau tak ada berapa banyak kita buat. Oh sedap. Geram. Demo nak pembangunan. Memang tidak lah. Demo nak air. Dok, ambo nak islet. Babi. Okey tu. Cepat cerita. Aku nasib pula. Okey. Yang kau cakap pasal sumbangan tu kan. Okey. Yes, aku boleh katakan sebenarnya PH agak bodoh kat situ. Sebab dia orang macam tak reti nak ni. In fact ramai je orang PH yang mengaku benda tu dorang problem. Sebab aku berkawan dengan ramai. Ada yang PN, ada BN, ada PN. PH. And dorang sendiri mengaku yang dorang tak tahu. Benda yang power pada PN adalah marketing dorang. Dorang pandai tau. Contoh macam kita kena mengakulah politik di mana-mana ada cyber troopers dia. So game dia macam dekat TikTok dorang dah start buat kerja PN ni. Sebelum 40 hari sebelum pilihan raya dah start dah buat kerja. Dorang dah start macam sebarkan benda-benda yang dorang nak sampaikan, naratif yang dorang nak bawa. Okey, ada orang tanya kan, apa marketing apa? Marketing menipu. Dalam politik kan, letak engkau lah kau nak menipu ke, kau nak cakap betul ke. When it comes to marketing, every publicity is a good publicity. Betul. Itu pertama. Itu pertama. Yang kedua, kita kena tahu dalam politik ni tak ada baik yang baik jahat. Janji kau dapat menang hati undi, settle. That's it. Betul. Kau nak cakap korap. Okay, korap. Parti PN. Okay, ada isu corruption. Ada isu. BN ada corruption, obviously ada. PH ada juga korupsi. So, balance lah. So, siapa yang power memburukkan orang tu? Siapa paling power? Itu so, lah. politik, dia hanya kau macam nak memilih apa politician ataupun parti mana yang kau rasa dasar tu lebih sesuai dengan kau. Betul. PN menawarkan polisi atau naratif yang dibawa adalah tentang isu Islam, agama. Kenapa dorang boleh buat marketing macam tu? Sebab boleh, dek. Sebab boleh, dek. Sebab boleh, dek. Kalau ada spek kan, selagi kau tak ada kena komiti kat lain, kau jalan je, dek. Sebab boleh. Kau jalan je. Janji orang bagi kau undi, jalan je. Henyak sampai lunyai. That is how politik works lah sebenarnya. Tak boleh terlalu baik. Kalau kau baik, kau akan kena makan, dek. Sebab boleh, dek. Tapi ya, kita tak boleh nampak macam politik ni mana baik, mana jahat. Dia tak ada baik jahat. Dia tak ada black and white. Dia macam KJ cakap dalam kolom sekejap. You need to do anything that you can do to win the vote dan juga to win the hearts, dia kata. Betul. Kenapa dia gunakan votes tu dulu daripada hearts? Sebab yang penting tu ngundi tu. Mu baik macam mana pun kalau orang tak undi mu tak jadi wakil rakyat. Orang dok bakoh. Orang dok bakoh demo. Ya, itulah. Dok jadi. Itulah dia punya ni. Through that, I mean, at least we have to do something untuk kemajuan. Apa ni? Apa? Baca penuh kau ni. Sabar, dia menjawab soalan orang. Dia cakap dengan siapa ni? One Wanderer. Through that. Apa dia tak tahu. Hang ni baca, pasal hang tak faham. Kita lah ni. Saya datang sini bukan untuk kelas membaca tau. Ini kelas membaca dah. Okey, Kak Yi apa macam abang aku cakap kan. Contoh macam Nurul Izzah kat Muatan Pau. Iyalah. Betul tu. Itu satu lagi yang So dia tak menang. So dia tak menang vote, tapi dia menang hati. So the first layer tu dah tak menang. Tak menang sebab orang cakap yang berlawan tu adalah Ustaz Fawaz kan. Itu isu dia juga sebenarnya. Macam ni tau. Ini dia masuk kepada pendidikan politik sikit lah. Sebab orang tak kena bezakan between benda tu adalah politik dan berpolitik. Macam Fahmi Reza buat kan.
kan dia cerita tentang dia bezakan parlimen dan DUN dan bla bla semua tu kan. Itu benda yang knowledge yang kita kena ambil tahu lah sebenarnya. Contoh dalam apa yang membezakan DUN dengan parlimen? Orang tak tahu. Orang tak tahu. Orang Okay, ada orang cakap ke? Ada orang cakap. Kita tanya Kak lah. Apa beza DUN dengan parlimen? DUN dalam negeri, Parlimen satu Malaysia. Dan gerak kerja pun berbeza kan, betul tak? Parlimen siapa pegang kerajaan Malaysia, DUN siapa pegang kerajaan negeri. Okey. Okey, itu Briefly itu betul lah tu. Apa kepentingan? Okey, kita tanya. Ah. Apa kepentingan membentuk kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan? Tak boleh ke kerajaan persekutuan yang kawal semua benda? Tak boleh sebab nanti kerajaan dengan kata mudahnya nanti kerajaan persekutuan tak menang tangan nak buat kerja. Yes, betul. Dan dasar tu tak boleh nak, dasar dan polisi kerajaan persekutuan nak sampai ke negeri tu dia macam ada dilution ataupun tak tersampai. So better kena ada kerajaan negeri juga buatkan. Macam dekat ADUN ni kan, macam ada satu parti yang baru yang menjadi third force tu. Okay. Kan dia okay, kita tahulah siapa kan. Sebut je lah. Lah mudah senang dekat. Mudah ni... kan dia punya apa candidates kan, dia pernah bercakap yang dia nak buat satu benda tu kan. Dia nak buat benda tu dekat dalam kawasan tu. Tapi ada orang perli balik dan orang kritik, dia kata kan, benda yang kau cakap tu semua bukan kerja DUN. Dia kata itu kan, semua salah. Kau maksudnya kau tak faham pun sebenarnya DUN tu dengan apa, dengan parlimen. So kau dia silap lah kat situ. That's why lah aku cakap sebenarnya, that's why kau cakap politik apa? Politik education. So lepas tu kita pula pun dimobokkan juga. Ada juga orang cakap PRN negeri ni akan menyebabkan jatuhnya kerajaan persekutuan. Betul. Benda tu boleh katakan ada juga orang percaya. Itulah penting dia. Tapi sebenarnya. dalam keluar sekejap Azmin dah clear kan. Dia kata kalau macam dia sebenarnya nak gambarkan wave. Yelah. Kalau semua pilihan raya negeri tu diorang menang pada PN, so menunjukkan wave PN tengah kuat. So indirectly nak menunjukkan yang backup kepada dan menyokong kepada PMX semakin berkurang. So diorang akan cadangkan kepada parlimen. Undi tak percaya, usul lah. So kalau benda tu ramai yang bersetuju dengan undi tak undi tak percaya pada ni, then dia kena dah tak jawatan lah. Kalau betul berjadi. Kalau betul berjadi. Aku baca sama macam Ijat, tapi faham aku lain. Bila psikologi perang lah. Contohnya memang kalau tukar kerajaan negeri pun semua kerajaan kita katakanlah 90% ataupun 80% negeri-negeri ni jatuh pada pembangkang kan. Kerajaan pusat still sama. Betul. Kerajaan pusat still sama. Cuma psychologically engkau sebagai PM akan goyang lah sebab betul. Yes. Satu, dasar yang kau nak sampaikan dekat kerajaan pusat kepada kerajaan negeri tu dah payah. Dan kerajaan negeri akan minta dana daripada kerajaan pusat. So dia akan pressure kerajaan pusat. Kita orang nak duit. Mana duit? Kita orang nak buat benda ni. Kita orang nak buat peruntukan. Mana peruntukan kita orang? Sebab dia kerajaan negeri. So dia akan correct dan kau apa yang ada daripada kerajaan pusat. So bila kerajaan pusat gagal nak bagi kerajaan negeri punya permintaan peruntukan, then dia akan buat narration lah. Kau tengok kerajaan pusat tak nak bagi pun dia nak kat kerajaan negeri. Kita orang perlukan duit untuk air. Kita orang perlukan duit untuk buat jalan semua. Tapi kerajaan pusat tak nak bagi duit. So yalah, engkau sebagai PM rasa kena pressure banyak lah. So nak buat kerja, kau sebagai PM nak buat kerja pun susah. Dia taklah kata jatuh officially on paper dia tak jatuh, tapi psychologically engkau kena pressure by orang. Dia sebenarnya psychologically untuk bercakap benda tu jatuh tu dia betul lah. Sebab rasa macam kena kau boleh pressure. Tapi on paper tak. Tapi the best thing about pihak ni punya psikologi, dia cakap kalau menang ni confirm jatuh. Itu yang menyebabkan orang cakap ada juga segelintir yang percaya. Itu lah. Satu aku cakap, marketing no matter bad ke good ke kan, kalau kau dapat benda tu orang percaya, kira kau menang lah. Itu je lah. Berjaya lah benda tu. Tutup kipas bang, baru rasa aircon. Tak tahu lah. Saya rasa aircon ni buang kan. Jangan. Kita orang dah habis 1,200 lah. Repair dua-dua aircon ni. Okey lah.
Aku rasa kita boleh tutup dulu lah kot topik ni. Episod ni akan upload dalam hari Rabu, Khamis. So Aku rasa yang ni dulu kot, yang lagi tu kemudian. Sebab yang ni lagi penting dan best. Dan aku rasa dia kena cepat. Yang ni malam ni lah, ni malam ni. ni malam ni. Okay. Lepas tu malam ni kita try tengok pada pukul berapa kan. Kita orang keep on live. Kita akan Kau buat boleh maksimum kau apa ni? sembang. We'll see how. Sembang tengok Sebab baru. aku rasa kalau tengok kita- tiba-tiba sihat. Kalau kita boleh podcast sambil keep update dengan live. Lagi seronok dan banyak view lah. Tak, Goyang. Oi, kau jangan macam tu. Kau kata single lah. Tak. Woi, tak kena bini semua Tak ni. lah, bukanlah single. Maksudnya macam Sekarang tengah bujang kan. sebab satu balik rumah mak abah, mak Okay. ayah aku. So Cakap balik lah, ada awal kerja, komitmen. lewat nanti kang. Boleh tak kau test Abah nak balik lewat, nak buat Boleh kot. Ada apa WhatsApp alasan? sekarang, WhatsApp Apa alasan? Baterai habis. Aku boleh charge. Ada Boleh kabel charge, tu, ada kabel tu, ada Nanti kabel. dulu. Goyang, member Tak, goyang okay, kalau betul boleh, kita shoot 3, lepas tu kita rest dulu, kita pergi sapedek dulu. Lepas tu kita buat ni lah. Okay, dia sebenarnya busuk akan habis dia punya kiraan result tu bila? Selalunya Tak sampai 12, tak sampai 12. Okey lah, target ramalan kau lah. Berapa kau cakap berapa je. Dia dah 6 tau. Kau cakap lah 3-3 ke 4-2 ke 5-1 ikut hang lah. Tapi lepas tu kau cakap 3-3 bangkang. 3-3 kerajaan kau cakap itu. 4-4-3. 4-4-3. 4-3 Ikut bola. 4-3 Bayern Munich butuh hang. So jadi okay, episod ni aku akan upload literally after this. Okay. Okay. 3 3 tu confirm sebenarnya. Okay. 3 yang lama tu confirm. yang lama mana tu? Kelantan, Terengganu dengan Kedah. Kedah So tu status quo confirm. still the Tu same kubu lah. dah tu kubu. Still the same lah. Still the same lah. Lagi 3 ni aku secara lagi satu apa? Onda. Selangor, Selangor, Negeri Sembilan. 9 Penang. Penang. Oh, Penang pun Negeri Sembilan macam goyang tu. No? PN tak. Tak juga. So Dia sama kubu 3-3 BN. lah kau macam tu. Dia aku rasa status quo. Okay lah Status kau quo. 3-3 kau. Aku okay. Status kerajaan sama. Hmm. Cuma pada Selangor mungkin PN akan ada penambahan kerusi DUN untuk PN. And then Negeri Sembilan perubahan kepada Menteri Besar. Sebab BN dengan PH gabung. Okay. So basically sebenarnya perubahan ni banyak kepada DUN lah. Maksudnya kerusi DUN tu mungkin penambahan kepada PN. Dan aku quite sure Kelantan kerusi DUN akan meningkat sedikit. PH ke PN? BN kot. BN. PH aku rasa tak kuat sangat dekat sana. Ya, sebab BN dia still lagi no matter what kau cakap apa bukan BN tu, BN still lagi pegang kat rural area. So aku rasa akan ada penambahan kerusi saja. Yes. Mungkin dalam 2-3 kerusi daripada sebelum ni. Macam aku, macam aku pula, aku memberikan kalau macam aku ni, aku ada mulut masin sikit aku ni. Baru minum teh susu, teh bukan teh susu, Gula teh letak air tak garam. Buah garam. Garam. So maksudnya aku rasa there is a possibility that we're gonna have a 4-2 punya result. Wow. Maksudnya dia lebih pada kerajaan. Sebab 4-2? 4-2. Lagi satu negeri siapa kalah? Aku macam boleh rasa macam Kelantan. Uyo. Wow, kau kuat. Kau takkan aku. Dah, dia macam okay, first. Aku tak nak argue dengan kau, cuma aku amazed dengan keputusan kau. Why? Kenapa aku cakap kan? Okay, now kita tengok dekat dia punya result. Kita tengok SPR punya result. SPR Tak boleh punya, percaya. Bukan tak boleh percaya. Sebab dia terlalu awal. Ya, dia memang terlalu awal. Tapi cuma nak cakap sekarang ni peratusan mengundi Kelantan sangat teruk. Bukan Kelantan ni semua negeri tau. No, actually at least Selangor berapa persen? kena kan 65. Naik. Semua naik 60. Actually naik 60 tu actually quite good lah. Tapi kalau macam Kelantan, dia masih lagi bawah 60 tau. Maksudnya orang-orang luar negeri ni tak balik pun. Kebanyakan tak balik. Aku rasa sebab itu strategi kerajaan perpaduan. Diorang sengaja tak bagi okay, aku tak tahu lah. Ini bukan fitnah, tapi ini adalah teori aku lah. Diorang memang politik analysis. ya, maksudnya diorang Political analyst. Oh, kita daripada apa cerita yang sembang acah Politik. ilmiah. Kuat sekejap. Sembang acah ilmiah. Politik analyst 2, politik analyst 1. Yes. Hang 1.5. Aku comment reader. 850 lah. Kancil. Oh, okay. 660 lah. 660. Salah. Okay. Okey, aku punya teori adalah kan Selangor kerajaan negeri, Selangor dan kerajaan negeri yang lain dengan kerajaan pusat tak memberikan cuti kan. So sebenarnya intention diorang adalah ganggu apa yang peratusan tu. Maksudnya diorang tak nak orang-orang yang
bekerja ni balik balik, Kedah, balik kampung untuk mengundi. Sebenarnya agak Memang agak aku rasa teruk agak dah sebenarnya dia punya turn out punya ni sebab kalau tengok pun Terengganu 70%. Yang lain semua tak hit 70% pun lagi. dan sebenarnya dah kunam dah pun. agak risky lah keputusan diorang kalau betul lah itu itu adalah diorang punya strategi kan. Dia sebenarnya macam ni sebab Itu verified tak? verified Suruhanjaya SPRM semua. Ada verified. Oh, tak nampak verified biru. ni. Okay. Lepas tu sebab Verified boleh beli lah. Subscribe lah. Yelah, satu aku cakap sebab bukan memang verified memang kena beli pun. Dia tak boleh ni sekarang ni. sebab kat Kelantan ni sekarang ni dia macam ada angin-angin dia tau. Macam nak ubah. Macam lah. I don't know. Kalau tak ubah tak apalah. Dia macam boleh pergi lagi. Tapi nak we'll see how lah. Aku rasa macam Tapi macam kau cakap yang penambahan kursi DUN tu, yes. Aku rasa yes. Dekat Selangor, dekat Negeri Sembilan akan ada penambahan kursi DUN dekat belah PN. Tapi dia hang memang still tak boleh makan kat area urban lah. Kat urban payah sikit lah. Faham betul. Aku pun agak setuju dengan kau. Tapi So, dia tengok macam mana. Aku rasa kita dah boleh tamatkan podcast kita. Terima kasih kepada yang menonton dan mendengar podcast ini. Yes. Podcast ini diupload sejurus sahaja kami shoot. Yang kepada yang mendengar di YouTube dan Spotify, sejurus saja kami shoot. Kami akan terus upload. Dan ini adalah podcast sebelum keputusan PRN. Kita malam ni kita live sama-sama kita tengok. Yes. Betul. Betul. Tak balik Balik. Balik lewat. Balik lah. Saya tak adalah tidur sini. Okey, tapi itulah sebenarnya kan bila kita cakap pasal politik. Babi. Sekejap. Bila kita cakap pasal politik tambah. view tinggi bro. Naik 60, 70 ke Kita akan sambung lah. Sambung lagi lah. Tu aku cakap, kalau bayangkan kalau diorang tengok, weh, kita dah tutup lah podcast ni. Okay. Tutup dulu lah. Okay guys, we'll see you guys in the next episode. Bye-bye. Assalamualaikum. Tutup macam tu je kau. Bye-bye. Bapak malas. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.